حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم آله الكرام شونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حول ولا قوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh daripada kalangan kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintah di bumi. Sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa dan ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka itu Islam yang telah diredainya untuk mereka. Dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan dalam ancaman musuh. Mereka terus beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka. Tafsir ayat-ayat ini mengandungi janji Allah Ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahawa dia akan menjadikan umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam penguasa di atas muka bumi, pimpin di atas muka bumi, yang mana memimpin umat manusia, dan akan menukar keadaan mereka sesudah berada dalam keadaan lemah, ditindas akan menjadi kuat dan disegani serta ditakuti. Janji Allah Ta'ala ini menjadi kenyataan sebelum Rasulullah SAW wafat, di mana Allah Ta'ala telah membuka baginya untuk dikuasai kota Mekah, Khaybar, Bahrain dan seluruh jazirah Arab telah jatuh ke tangan Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Kemudian menerima pembayaran ufti dari golongan Majusi Hajar dan daripada penduduk sebahagian negeri Syam, dan menerima hadiah tanda bersahabat daripada Khilaklah Raja Rom dan daripada penguasa Mesir serta Al-Muqayqas penguasa Iskandaria, juga daripada Raja Oman dan Raja Abyssinia. Ini di antara penghormatan mereka terhadap Islam yang dipimpin oleh baginda SAW apabila diberikan kekuasaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah SAW wafat dan diganti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama, maka setelah kekacauan berlaku dalam barisan umat Islam yang dikejutkan dengan berita kewafatan Rasulullah SAW, ditenangkan kembali dan keamanan di Jazirah Arab dimantapkan. Dikirim oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bala tenteranya ke Parsi di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid dan sepasukan di bawah pimpinan Abu Ubaidah ke Syam, serta pasukan lagi di bawah Ibnu As ke Mesir. Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Ibn Khattab menjadi khalifah kedua dengan meneruskan usaha penyebaran Islam. Kemudian disusul oleh Sayyidina Utsman bin Affan sehingga meluas
ajaran Islam dan pengaruh kekuasaannya, pemerintahannya sehingga meliputi bahagian terbesar benua Asia dan benua Afrika, serta beberapa kota dan daerah di benua Eropah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qasas, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin." Dan kami hendak berikan, dengan memberikan, kami hendak maknanya berihsan dengan memberikan pertolongan kepada kaum yang tertindas di negeri itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, serta hendak menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi apa yang dimiliki oleh Fir'aun dan kaumnya. Qala Allah Ta'ala, "Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard wa ma'wahumun nar wa labi'sal masir." Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta berikanlah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasulnya, itu Rasul Allah SWT, supaya kamu beroleh rahmat. Janganlah engkau menyangka orang-orang kafir itu akan dapat melemahkan kekuasaan Allah Ta'ala, daripada menimpakan azab kepada mereka di dunia, sedangkan tempat kembali mereka ialah neraka, dan sesungguhnya neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Tafsirnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang tersebut, memerintahkan hamba-Nya yang beriman agar mendirikan sembahyang, akan mendirikan sembahyang. Wa aqimus salat, aqama yuqimu iqamah. Apa maknanya? Ia telah mendirikan. Ityanuha bisyara'itiha wa arkaniha wa adabiha zahiran wa batinan. Itu mana aqama yuqimu iqamah, mana mendirikan dengan mendatangkan segala syarat-syaratnya, segala rukunnya, segala adabnya, zahir dan batin. Itu mana mendirikan semayang, bukan if'alus salah. Kalau buat semayang, buat ikut-ikut. Ini mendirikan maknanya mendatangkan dengan segala rukun, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, adab-adabnya, zahir dan batin. Barulah mereka akan dapat apa yang dijanjikan oleh Allah SWT dan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa janji Allah Ta'ala? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu menjadi benteng yang kukuh, sebagai perisai hebat kepada umat Islam daripada fahsya' dan munkar, yang menyebabkan akhlak umat Islam akan cantik dan utuh. Tapi kalau tidak didirikan sembahyang atau sembahyang rupa orang tak sembahyang, pakai bantai jawab dia, maka di sembahyang tak ada benda. Akhlak jadi bintang pukang, tunggang langgang walaupun di sembahyang. Mas sembahyang betul makan riba, bersemayang menipu orang, bersemayang bohong, terjanji tak ditepati dan sebagainya, khianat dan sebagainya. Itu semayang tak jadi. Itu menandakan semayang itu telah dilempar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil dan hadis Rasulullah menyebut, bahwasanya man lam tanha salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dah. Barang siapa sembahyang ni tidak mencegah dirinya daripada fahsya' dan munkar, maka dia tidak bertambah kepada Allah, melainkan bertambah jauh. Jauh dalam ibadat adalah perkara yang sangat bahaya, sebab payah dikesan oleh orang. Kalau diminum arak berjudi, dia pun tahu dia jahat. Tapi kalau dia sembahyang, dia perasan dia baik, rupanya dia telah jauh daripada Allah Ta'ala dengan sebab kesilapan menunaikan cara yang tepat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Itulah pentingnya kita berteraskan kepada ilmu pendedahan yang sebenar daripada Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang ditafsir huraikan oleh para ulama yang amilin, yang mukhlisin. Itu mana mendirikan sembahyang. Sebab itu apabila kita sembahyang, tidak rasa perubahan dalam diri kita. Pendekatan tak berlaku, bahkan makin teruk. Sembahyang tapi perangai makin teruk. Itu kena cek balik. Takut sembahyang kita dah masuk bakul sampah mungkin. Takut sembahyang kita telah di reject, dibuang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena tengok. Kalau sembahyang kita menghasilkan natijah yang baik, hati itu makin merasa lazat, makin dekat dengan Allah, makin minat mengerjakan ibadat, benci kepada mungkar dan maksiat, kita syukur banyak kepada Allah. Jangan rasa bangga, syukur supaya nikmat itu ditambah oleh Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Dan menunaikan akan zakat. Ini syarat kepada mengeluarkan hubbud dunia daripada hati kita. Harta yang dikumpul-kumpul,
Dia ada nisab, dah banyak keluar, dah banyak lagi sayang, tuan-tuan. Lagi banyak lagi disayang kepada harta benda. Oleh kerana itu Allah Ta'ala ajar supaya sucikan zakat mana penyucian. Ya, sucikan hati, sucikan hati kita daripada bercampur dengan hak fukara wal masakin yang telah ditauzik, dibagi khas oleh Allah Ta'ala apabila cukup syarat nisab, haul dan seumpamanya. Ya, sekaligus pada zahir ini membantu. Maknanya hablum minallah wa hablum minan nas. Sembayang hablum minallah, zakat tu ada konteks hubungan dengan manusia secara zahirnya. Guna berbuat baik terhadap hamba-hambanya, seluruh hamba Allah SWT adalah menjadi kewajipan kepada kita yang muslim, ialah membuat baik. Muslim sebenarnya ialah man salimah muslimun min yadihi. Ya, orang yang selamat orang Islam lain daripada tindakan dia. Dia tak khianat ke orang, dia tak mengakalkan orang, dia tak menipu orang dan sebagainya lah. Serta tidak menyengutukan Allah Ta'ala. Ini satu dasar yang paling besar. Segala ibadat dalam bentuk penyengutuan semua ditolak oleh Allah Ta'ala. Kalau akidah dan imannya disekutukan, maka dia ditolak terus ke dalam neraka secara kekal. Dia akan dibenam dan dihumbankan ke neraka secara kekal. Kalau ibadatnya yang berupa amal saleh tapi niatnya disekutukan, ada riak, maka pahalanya ditolak oleh Allah SWT. Dan kalau hatinya ya ada memandang banyak benda yang lain, mereka pandang tidak memandang Allah Ta'ala, dia memandang yang lain dari Allah Ta'ala, ya, maka ia akan ditolak daripada dapat benar-benar menjadi hamba pilihan Allah Ta'ala. Ya, itu maknanya penyengutuan adalah perkara yang wajib dibuang dari 3 peringkat. Kemudian juga hendaklah taat dan patuh kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebab dia adalah pilihan atas pilihan utusan Allah Ta'ala, ya, sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kutuskan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan membawa rahmat pada sekalian alam. Dan Rasulullah diberi mandat yang besar oleh Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang ke Rasul hendaklah kamu terima pakai, dan apa yang dilarang hendaklah kamu jauhi. Dan kejayaan dunia akhirat duduk dia di situ. Sejauh mana manusia dapat mentaati perintah Rasul. Ya, man tamassaka bi sunnati dakhalal jannah. Siapa berpegang teguh dengan sunnahku, jaminan syurgalah untuknya. Patuh kepada perintah-perintahnya dan menjauhkan larangannya agar mereka mendapat rahmat daripada Allah. Dia rahmat, lawan dia apa? Laknat. Dia tak dapat rahmat, dia dapat laknat Allah Ta'ala. Taat kepada Tuhan dapat rahmat, degil dapat laknat Tuhan. Tu je. Dia tak ada cerita banyak-banyak lagi, tuan. Di dunia dia sesat, kalau dia dapat laknat, di akhirat dibenamkan dalam neraka. Itu saja jawapan dia. Kalau dia dapat rahmat, di dunia dia dapat hidayah, dapat petunjuk, hatinya maknanya bersih, hatinya sedap, lazat mengerjakan perintah Tuhan, bernikmat dengan Allah. Di akhirat jannah, syurga disediakan oleh Allah Ta'ala. Itu saja. Kerana janganlah wahai Muhammad SAW engkau mengira, Allah SWT berfirman selanjutnya, bahawa orang-orang kafir itu menentangmu tu dan mendustamu, mereka itu melemahkan Allah Ta'ala. Tak ada. Kafir apa dia ada, dan makhluk tak ada. Apa jenis makhluk? Nama pun makhluk. Hakikat makhluk la yadur wa la yanfa'. Dia tidak boleh memberi mudarat dan manfaat. Manfaat ialah Allah Ta'ala. An-Nafi' itu nama Tuhan. Ya, Al-Mudir pun dia juga. Semua hakikatnya dia. Begitu orang beriman tak perlu takut kepada musuh. Ya, sebab mereka itu makhluk sama taraf makhluk, dia tidak boleh memberi apa-apa pada hakikatnya. Semua adalah benda taksis daripada iradat Allah Ta'ala. Cuma syariat menyuruh kita mendirikan Islam, bila diuji dengan musuh kita kena berdepan, itu saja. Mereka itu tidak boleh melemahkan Allah Ta'ala, bahkan dia yang akan dilemahkan oleh Allah Ta'ala. Mereka akan disumbat ke dalam neraka. Tidak, sekali-kali tidak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha berkuasa untuk mengazab mereka di dunia jika menghendakinya, sedangkan di akhirat nerakalah tempatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظاهرة ومن بعد صلاة العشاء
salasul auratin lakum laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahun tawafuna alaikum ba'dukum ala ba' kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Wa iza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'zinu kama sta'zana alladhina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahun an yad'na thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizina wa an yasta'fifna khairun lahun wallahu sami'un alim. Wahai orang-orang beriman, labbaik wa sa'daik, hendaklah hamba-hamba kamu, orang-orang yang belum balik daripada kalangan kamu, meminta izin kepada kamu sebelum masuk ke tempat kamu. Ini antara adab dalam 3 masa, iaitu sebelum sembahyang subuh dan ketika kamu membuka pakaian kerana kepanasan tengah hari dan sesudah sembahyang isyak, iaitu 3 masa bagi kamu yang biasanya terdedah aurat kamu padanya. Kamu dan mereka tidak bersalah kemudian daripada 3 masa yang tersebut, kerana mereka orang-orang yang selalu keluar masuk kepada kamu dan kamu masing-masing sentiasa berhubung rapat antara satu dengan yang lain. Demikianlah Allah Ta'ala menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya yang menjelaskan hukum-hukumnya, dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan apabila kanak-kanak dia daripada kalangan kamu telah balik, maka hendaklah mereka minta izin sama seperti cara orang-orang yang telah cukup umur dan yang tersebut dahulu. Minta izin. Demikianlah Allah SWT menerangkan pada kamu ayat-ayatnya yang menjelaskan hukum-hukumnya. Dan ingatlah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan mana-mana perempuan itu yang telah putus haidnya, yang tidak mempunyai harapan berkahwin lagi, maka tidak ada salahnya mereka menanggalkan pakaian luarnya dengan tidak bertujuan mendedahkan perhiasan mereka. Dalam pada itu perbuatan mereka menjaga kehormatannya dengan tidak menanggalkan pakaian luar itu adalah lebih baik bagi mereka itu. Dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengar lagi maha mengetahui. Tafsir 3 ayat di atas mengajar cara pergaulan di dalam rumah. Bahawasanya budak lelaki, ini hamba lelaki atau perempuan yang sudah berumah tangga, demikian pula anak-anak yang belum balik, hendaklah meminta izin pada mereka hendak memasuki bilik tidur orang dewasa. Jangan dia pakai kedah je. Terutama pada waktu yang biasa digunakan untuk tidur dalam bilik bersendirian. Ya, ketuk pintu dulu. Yang dia pakai langgar macam ni. Atau bersama isterinya, tidak mengapa orang memasuki tanpa izin, dan anak-anak daripada orang-orang yang bukan muhrim, yang bukan mahram, yang telah balik, hendaklah meminta izin terlebih dahulu jika ingin masuk menurut cara orang yang tersebut dalam ayat 27-28 surah ini wajib meminta izin. Itu juga kita nak masuk ke rumah orang, kena beri salam. Dan kedudukan kita jangan duduk tepat dengan muka pintu. Sebab kalau buka, takut nampak keaiban di dalam rumah. Ya, kita beri salam tu duduk belah tepi. 3 kali beri salam tak ada, pergi balik dah. Jangan tunggu lagi. Menyebuk je. Pergi balik. Dah, lain kali. Sebab tu kita ada alat moden macam-macam mesej ada semua. Hantarlah mesej dulu. Kan? Call lah dulu nak datang. Jadi maknanya kalau duduk, tepi. Kalau dia tak ada apa kata, senyap, balik je lah. Ya. Dan kalau sekiranya dia buka pintu, jangan masuk melainkan dengan izin dia. Dia kata silalah masuk. Ini donggar pintu kawan tak kunci, masuk dalam, tengok terperanjat kawan. Ya, itu perkara yang diharamkan oleh syarak, sebab boleh mengaibkan orang kadang-kadang dalam rumah berbagai-bagai yang tidak maknanya diingini dilihat. Kemudian perempuan-perempuan tua yang telah putus haid. Orang belah tengkira panggil apa? Dah putus tali ceng. Dah putus tali ceng. Mana dah putus haid? Serta tidak ingin berkahwin lagi dah, kan? Muka pun dah retak 1000. Dah macam masam boy. Macam boy.
Ada orang tengok orang tak ada apa lagi dah. Tidak mengapa mereka menanggalkan pakaian luarnya jika dibuka tidak menampakkan aurat dengan tiada maksud menampakkan dan menonjolkan perhiasannya. Akan tetapi meskipun tidak dilarang menanggalkan pakaian bagi perempuan tua itu, maka adalah lebih baik mereka menutup tetap dalam keadaan sopan dengan pakaian mereka itu. Atau di antara akhlak-akhlak dalam bentuk berpakaian. Berpakaian melambangkan keadaan seseorang tadi. Maka lebih dijaga, itu adalah lebih baik. Adapun aurat yang mesti tutup itu wajib ditutup. Sebagaimana dibahas panjang dalam kitab-kitab fiqh gitu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, dianjurkan berbicara dengan jelas. Kata Imam An-Nawawi, dan kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'. Kullu man yasma'u. Perbicaraan, cara Rasulullah berdialog, cara menyampaikan, cara berbicara Rasulullah SAW sangat jelas sehingga dapat dipahami oleh orang yang mendengarnya. Jelas, terang, tidak berpusing, tidak bersimpul, tidak banyak buat ibarat-ibarat yang memeningkan, tak ada. Sebab itu kalimin nas bihasabi uqulihim, berbicara dengan manusia dengan standard akal mereka. Orang kampung macam ni cakap orang kampung, orang pasal ni cakap macam ni. Pergi tempat orang ni cakap setara dia, supaya percakapan kita jelas, faham tak? Jangan cakap berpusing-pusing, orang berpening kepada, menggunakan ibarat yang tinggi ke dan semuanya sampai orang tak faham. Itu orang tak cerdik. Tujuan kita bercakap nak memberikan kepahaman supaya orang faham. Jadi kalau dia bercakap orang tak faham, itu dah lain cerita. Dia tak pandai berbicara sebenarnya. Kemudian kami riwayatkan daripada Sahih Bukhari, daripada Sayyidina Anas, daripada Rasulullah SAW, annahu kana iza takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta tufhama anhu, wa iza ata alai qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salasan. Baginda apabila berbicara selalu mengulangi perbicaraan 3 kali, cakap diulang 3 kali agar dapat dipahami dengan baik. Dan apabila mendatangi sekumpulan orang kemudian memberi salam kepada mereka, baginda mengulangi ucapan salam itu 3 kali. Dia ada tunggu saya di Kelantan tentang Haji Mat. Kalau baca kitab kan 3 kali baca. Wah. 3 kali dia baca. Itu kalau tak dapat duit kau betul bebal. Dia baca slow, lepas tu dia ulang 3 kali je. Kalau tak jelas juga tak tahu. Dia baca memang kitab sedap dia baca. Slow, lepas tu ulang pula 3 kali. 3 kali dia ulang. Style dia. Itu kau tak dapat memang bengap tu. Itu slow. Ada seorang lagi tuan buat jelas, dia baca kitab macam speedboat, syum. Dia baca kitab, tuan-tuan yang angkat kepala, memang lari berbagi. Dia jenis pantas tuan. Dia kata wallahu alam, kita nak tuan kitab dia sampai kat pintu. Dia orang pergi kebun ni tengok dia menyangkul berlaju dah. Wah, ni pesen serba laju. Dia baca kitab laju tu. Kita Arab tak aja tak jawi cing, kita Arab besar dia baca ni. Dia baca pru. Jangan tak boleh angkat mata tu. Angkat mata lari kan. Tengok dia muka sebelah dah habis dah. Laju dia baca. Dan kita Arab dia baca besar-besar. Nak baca slow kan bila nak habis. Kan dia baca kami laju. Dahsyat betul. Macam-macam style Itu no comment. Ada orang baca kitab laju, ada baca slow, itu masing-masing punya cara. Yang penting Nabi kata apa sini? Kalam Nabi, kalaman faslan yafhamu kullu man yasma'u. Kalam yang terang, jelas, orang lain boleh faham dah. Itu je. Tujuan kita berbicara bagi orang faham. Ni berbicara yang orang tak faham, tak payah cakap. Cakap orang tak faham, benda dia cakap. Habis. Wa qala Imam An-Nawawi, dan tajuk bergurau pula. Kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah mengatakan kepada saudaranya yang masih kecil, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair, wahai Abu Umair, bagaimana keadaan burung pipit kecilmu? Burung pipit. Tu burung tu. Bunciak orang Kelantan panggil.
Burung pipit genting, dia piara burung. Jadi budak ni piara burung, jadi Rasulullah kata dengan dia. Cara budak-budak macam tu lah kan. Kita cara dia. Tapi Rasulullah kata, ya Umair, pergi lepaskan burung tu. Haram bela burung, tak ada. Di sini dalil ulama kata, boleh bela burung. Kalau dia nak bela burung, ingat dia. Ini hadis ulama ambil. Ya. Nanti ada hadis boleh burung, inilah dia kata. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Hei Abu Umair, apa dibuat oleh burung Nughair tu? Burung pipit kecil kan, apa dia buat? Dia boleh masuk dalam sangkau tu, kan? Jadi Nabi tak kata, pergi lepaskan burung tu. Zalim kamu tak boleh. Tak ada. Ada orang kata pergi tangkap burung, kata, ini niat si burung. Habis kata, nak berpisahlah burung tu daripada anak-anak. Habis kau makan ikan kat laut kau tangkap tu. Habis kau pergi sembelih lembu apa? Kau jadi tok cha lah, tak payah makan daging. Kan nak sembelih lembu, sian anak lembu tu ada. Nak sembelih bapak lembu ada. Dia nak jadi air jadi dia budak kan. Nak sembelih dia. Tu semua kadang-kadang fikiran jangan ikut kepala otak sangat. Dia kena ikut syarak. Syarak kata boleh, biar dah. Ya. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah. Tu ayat Quran. Wa Allah Ta'ala khalaqa lakum. Allah Ta'ala menjadikan lakum bagi kamu semua. Ma fil ardi, barang dalam muka bumi ni. Lakum bagi kamu, jami'an semua. Ambil dah tu. Daripada ayat inilah Imam Al-Syafi'i mengatakan al-aslu fil asya al-ibaha illa maddan la dalilu ala tahrimihi. Ya, al-aslu fil asya, asal pada semua perkara ialah harus ambil dah. Kecuali ada dalil menunjukkan haram. Abu kata haram. Kalau tidak, tak ada. Kan? Itu maknanya. Kata Ustaz pergi nangkap. Ya, dia nangkap. Habis tembak. Orang tembak lagi mati terus. Kita tangkap dia tak mati kan. Kan? Cuma dah biasa menembak, memburu kan. Memburu binatang bawah. Kita memburu binatang atas. Kan? Apa dia hal hukum tak ada kan. Orang Melayu macam-macam kan. Orang tu bisa ukur memang marah lagi. Anak pakai miniskirt dia tak marah. Punya lebah lul. Dan tegar muka aurat pakai miniskirt. Allah. Dan kami riwayatkan dalam kitab Abu Daud, Imam Abu Daud As-Sijistani, ya, dan At-Tirmizi, masih daripada Sayyidina Anas radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ya dzal uzunain, wahai orang yang memiliki dua telinga. Jadi maknanya gurauan-gurauan sini merupakan apa tu? Benda-benda yang tanasuk, ada munasabah dia. Ya, jangan bergurau benda yang menyakitkan hati, jangan. Kan? Kita panggil orang dengan panggilan yang dia tak terasa hati, itu haram besar-besar. Kan? Atau menyinggung hati dia. Orang pakir datang, hei pakir miskin, mari sini ya. Kecil hati orang tu. Sehingga zakat nak bagi orang pun jangan sebut zakat, tentang terbaik daripada orang ramai. Kita bagi zakat, kita tafrik, tauzik kan zakat kita dah bagi kan, kita niat dah, dia bagi dia, saya pun nak ambil dah. Kan? Tak ada dia senggan. Ni ambil zakat ni untuk fakir miskin. Awak fakir kan? Ambil. Dengar kejut kawan, sedih. Awak belum makan kan? Saya tahu awak ni lapar ni, tahu kan? Wah, macam orang lapar now. Bahasa-bahasa tu nak diguna dengan baik supaya akhlak tu ada maknanya. Ya, takut tersinggung. Ya, sebab kita orang Islam jaga kan. Ya, bahkan kita memasukkan kegembiraan dalam hati orang beriman. Kita jaga tu. Itu ibadat, dapat pahala. Sehingga senyum dapat sedekah. Kita senyum sama orang Islam ni kan, sama-sama saudara, dapat pahala. Sebab nilai dalam hati dia tu ada mutiara besar, al-iman. Itu besar tu. Kita hormatkan dia, kita kasih sayang dengan sebab dia ada iman. Dia satu mutiara yang mahal, kita hormat benda itu. Ya, itu pahala dia besar. Allah Ta'ala mengangkat martabat mereka. Apatah kita tak nak hormat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Tengok tu. Allah Ta'ala mengangkat martabat orang yang beriman di kalangan kamu. Ya, iman tu lebih tinggi. Kemudian diriwayatkan juga daripada kitab Abu Daud menteri. Dan di Tirmizi pada Sayyidina Anas bin Malik bahawa ada seorang yang datang kepada Nabi SAW. Jadi dia berkata, ya Rasulullah SAW, bawalah aku serta. Baginda bersabda, inni hamiluka ala waladin naqah. Sesungguhnya aku akan membawamu di atas anak unta. Dia bertanya, ya Rasulullah. Bukan Rasulullah tu, Rasulullah. Kena baca nasab. Itu kaedah. Ya Rasul, huruf nida. Dipanggil munada mudaf. Ya, munada mudaf dimansub, dinasab.
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang boleh aku lakukan dengan anak unta ni? Ya, baginda SAW menjawab, wahal talidul ibil illa nuq. Bukankah seluruh unta dilahirkan dari ibu unta? Tu. Jadi maknanya semua ibu pun dilahir juga. Dia hakikat dia anak juga. Ini besar, dia pun anak pada unta dulu. Tu. Dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini ada hasan sahih. Faham tu? Mana seorang nak unta sebelah kata apa? Naiklah. Ya, sungguhnya aku akan membawamu di atas anak unta. Apa kawan kata anak unta kecil nak naik macam mana nak unta? Tu yang besar tu. Itu ibu tak dia anak juga, anak pada ibu dulu. Ya. Kita pun panggil anak. Kita panggil anak. Kau ada bapak tak? Saya anak pada bapak saya. Anak pada mak saya. Semua anak kan. Macam tu. Atau bergurau yang betul. Betul lah cakap kan. Ingatkan orang terkecil tu. Dan kami riwayatkan kata Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, mereka mengatakan, Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau bergurau dengan kami. Baginda menjawab, inni la aqulu illa haqqa. Sesungguhnya aku tidak berbicara melainkan kebenaran. Ya, walaupun gurau tapi perkara itu tepat betul. Tidak dalam keadaan bohong ataupun dusta, tidak. Itu maknanya. Nabi kata tak masuk syurga orang tu. Orang tu mengatap nangis dan dia dah tua kan. Mana tak masuk syurga atas umur tua, melainkan semua akan kembali muda. Lebih kurang jangka umur 33 tahun. Itu umur tengah sedap mengambil nikmat kan. Oh sedap nak ambil. Ni masuk tu sudah bongak, masuk surga. Jalan berbongkok, tak sedap nak ambil nikmat sana kan. Sana tempat bernikmat, nikmat sebenarnya. Ya, juga umur yang sedang sehat untuk menerima nikmat besar daripada Allah. Semua jadi muda balik dan tak ada tutur dah. Kalau atas muka atau dunia dihitam hidung kepek misalnya tak ada dah. Mancung cantik wajah dia kan berseri, masya-Allah. Kemudian kami riwayatkan kata Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tirmizi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Rasulullah SAW bahawa baginda sampai sabda, la tumari akhak wa la tumazih wa la ta'idhu mau'idan fatukhlifah. Jangan engkau berbahas dengan saudaramu, ya, dan jangan engkau bergurau dengannya, dan jangan engkau menjanjikan kepadanya dengan suatu janji yang tidak engkau tepati. Ya. Kemudian ulama mengatakan gurau senda yang dilarang adalah apabila terlalu berlebihan. Ya, lebih hoa itu dah sampai menjatuhkan maknanya maruah dia. Jangan gurau sikit-sikit saja. Ya, ibarat kalau masak tu garam sikit je dah. Masuk garam nak berdua kampit habis tu. Boleh makan pula kuah tu, ya. Tak boleh jadi kuah masin Nabi, tak boleh, sikit je. Dan dilakukan secara terus-menerus itu tak dibenarkan. Ya, berlebihan, dilarang. Oleh kerana hal itu dapat menyebabkan ketawa dan mengeraskan hati. Bila ketawa kakak bila hati jadi keras, serta menghalang daripada zikir kepada Allah Taala. Ya, bila banyak yoya, hati boleh jadi lalai, maka nak zikir dah jadi berat. Dan berfikir tentang urusan agama pun dah tak jadi. Dia asyik bergurau videonya. Ya? Dan menghabiskan waktu dengan menyakiti orang lain. Dah gurau-gurau kan? Dan sakit hati nak bergaduh pula kan? Akan mewarisi rasa iri dan menjatuhkan wibawa orang. Sedap gurau, akhir cocok sana, cocok sini. Dah jadi bermasam muka. Itu semua ruang syaitan untuk menipu dia. Sedangkan senda gurau yang tidak menyebabkan perkara-perkara seperti itu, sikit-sikit, ya, sekadar untuknya, yang patut atau tak apa. Hukumnya harus sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan Baginda SAW jarang melakukannya. Yang bergurau-gurau ni jarang, kadang-kadang ya. Sebab itu untuk mendekatkan, menjinakkan. Ya. Anak-anak, isteri begitu juga, kita gurau-gurau sekadar nak jinak dia. Ini dengan anak tak pernah senyum. Macam pegawai tentera. Jumpa anak guru misail. Anak kata, takut tengok ni. Macam jin buragas gitu. Kan? Tak boleh itu. Pernah Sina Muawiyah, dia balik dia pejabat dia, main dengan cucu ke anak gitulah. Kan? Dia mengangkat itu.
anak dia datang belakang dia jalan. Dia pula jadi macam apa? Macam haiwan bawa tu. Orang kata, masya-Allah, dia kata, diam kau, dia kata. Kau tak faham. Dengan budak-budak takkan kau nak bawa jam jabat. Budak-budak cara budak-budak kan. Ini bergaul manusia itu ikut standard. Orang macam ni cara macam ni kan. Budak-budak tu suruh itu dia pun takut ni apa benda ni. Itu cara budak-budak cara dia. Itu pun baginda lakukan untuk satu kemaslahatan, ya, ada masalah. Itu menyegarkan jiwa orang yang diajak bicara. Ya, dia di senak jinaan kita, dia rasa dah rapat, senang cara. Dia tersenyum, dia nak buka mulut, dia takut. Dan berlemah lembut kepadanya, bercanda seperti ia tidak ada larangan, bahkan disunatkan. Ada anda sepatutnya berpegang kepada apa yang kami nukilkan daripada para ulama dan apa yang kami ambil daripada hadis-hadis Rasulullah SAW serta penjelasan hukum-hukumnya. Kerana ini termasuk perkara yang sangat diperlukan. Ya, semoga Taala memberi akan kita taufik dan hidayahnya. Kemudian asy-syafa'ah wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin wa inna khairatul anta bina rabbana. Alhamdulillah.